بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فلها ستة أوقات maka sabitlah baginya bagi subuh ada 6 waktu. Yang pertama waktu fadilatin iaitulah awal al-waqti, pada awal waktu, waktu fadilat. Waktu fadilat mana waktu yang mempunyai fadilat, maknanya kelebihan dan sudut pahalanya. Itu dia panggil al-fadilatu al-muta'alliqatu bi zamanil ibadah. Mana fadilat yang berkaitan dengan waktu ibadah kita buat tu bila masa. Kalau sembahyang di awal waktu, begitu juga masa-masa makna hari Jumaat, bulan puasa, tu. Itu makna ayatnya ialah fadilat yang berkaitan dengan masa. Jadi sini ialah tentang pembahagian masa-masa itu. Jadi bila dikatakan waktu fadilat itu maknanya dia ada pada kedudukan nombor 1 lah, harga. Mana harga dia tu jadi mahal dengan sebab masa. Masa kita semaya itu ialah pada waktu ni. Itulah awal waktu. Yang kedua ialah waktu ikhtiarin. Waktu ikhtiar. Dan waktu jawazin. Yang ketiganya ialah waktu jawaz. Bila karahatin tanpa makruh. Ilal ihmirari. Sehingga kemerahan, ihmirar, mana kemerahan pada ufuk ni, langit di ufuk sebelah naik matahari. Summa waktu karohatin, kemudian waktu karohah, dan yang keenamnya ialah waktu hurmatin, waktu haram. Wahya, dan iaitulah waktu hormah itu, ialah nahariyatun, mana waktu siang hari lah. Tu istilah kita orang kampung, mana subuh gajah. Tu liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, kulu washrabu al-ayatah, makanlah oleh kamu dan minumlah oleh kamu. Apa pula kaitan dengan makan minum? Ialah makna ini maksudnya makan dan minum. Maknanya itu masalah puasa. Ini masuk waktu mula-mula puasanya, bermula puasa ialah waktu subuh lah.
Mana waktu naik fajar sadiq. Tu. Al-ayata dia ambil sekat tu ya, malah kecek banyak-banyak. Sekarang isu pun dah lewat dah sekarang. Dia tak boleh masa dah. Walil akhbari sahihati, dan kerana ada beberapa khabar, ada beberapa hadis yang sahih fi dalika, pada demikian itu, pada kata makna waktu hormat itu, makna waktu siang hari itu. Wahya 'inda Syafi'i radhiyallahu an wal ashabi as-salatul wusta. Wahya, wahya, dan yaitu di sisi Imam Syafi'i radhiyallahu an wal ashabi, dan ashab, as-salatul wusta. Mana tu wahya? Siapa boleh tolong? Wahya 'inda Syafi'i radhiyallahu an wal ashabi, dan juga ashab Syafi'i, as-salatul wusta. Subuh. Salatul subhi. Jadi solat mana semaya subuh tu di sisi Imam Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i dan juga ashab Syafi'i, ialah semaya as-salatul wusta, yang mukhtalafun fih, yang jadi khilaflah oleh ulama, apakah murad dengan maknanya salatul wusta. Tu. Jadi di sisi Imam Syafi'i kitanya ialah semaya subuh tu lah. Begitu juga ashab Syafi'i. Limadha? Kerana apa? Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala salawati, jaga oleh kamu, pelihara oleh kamu, 'ala salawat, di atas sembahyang-sembahyang, yakni as-salawatil khams. Kalau Syekh Daud Fatan kita dalam kitab Muniyah dia, Muniyatul Musalli dia, waktu asar, sembahyang salatul asr, as-salatul wusta, dengan mendatangkan cerita tentang keistimewaan waktu asar itu, bahawa diturunkan kaifiyah salatul khauf itu ialah pada semaya asar. Dan juga lain-lain petanda lah yang menunjukkan semaya asar. Tapi di sisi Imam Syafi'i dan juga ashabnya ialah semaya subuh lah, yang dikatakan sebagai as-salatul wusta. Al-ayata, sehingga akhir ayat, illa kunuta illa fis subh. Kerana apa? Kerana tidak ada kunut melainkan hanya pada subuh sahaja. Bermakna subuh tu semaya yang agak istimewa, agak unik, berbeza dengan sembahyang-sembahyang lain. Sembahyang lain tak ada kunut. Subuh ni ada kunut. Ni as-salatul wusta itu dia panggil ataf, was-salatil wusta. Ataf kepada mana hafizu 'ala salawati was-salatil wusta. Itu dia ataf kepada as-salawati, itu dia panggil ataf khas di atas am. Jadi as-salatil wusta tu masuk dalam as-salawati dah. Lepas tu apa duk sebut pula as-salatil wusta? Kerana ihtimam, mengambil berat dan memberi perhatian bahasanya semaya subuh tu, semaya wusta itu satu semaya yang agak khusus dan istimewa berbanding dengan 4 yang lain. Termasuk salatul wusta tu 5 semaya fardu. Jadi bagi di sisi Imam Syafi'i dan ashabnya, semaya subuh lah, sebab semaya subuh ni ada kunut. Semaya lain tu tak ada kunut. Tidakkah dia tu berbeza dengan sembahyang-sembahyang yang lain? Jadi kalau begitu disebutkan dengan secara khusus, itu adalah sangat munasabah. Munasabah disebutnya sebagai kerana dilihat kepada ada kekhususan kepada semaya subuh, kerana dia ada kunut di sisi mazhab kita Imam Syafi'i. Dan wali khabari muslimin qalat, dan kerana khabar
Mana hadis, kerana ada hadis Muslim. Qalat Aisyah tu berkata oleh Aisyah radhiyallahu anha, liman yaktubu laha mushafan, bagi mereka yang menulis baginya, bagi Aisyah radhiyallahu anha, mushafan akan mushaf Al-Quran. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia kata, uktub, tulis, wassalatil wusta wa salatil asr. Tu. Jadi wassalatil asr itu Quran, ayat Quran. Pada satu qiraahnya yang sabit daripada Aisyah radhiyallahu anha, begitu wassalatil wusta wa salatil asr. Jadi diatafkan salatil asr itu kepada wassalatil wusta. Jadi bila ataf dengan wa itu ifadat makna taghayyur. Memberi faham akan makna taghayyur berbeza. Bermakna salatul asr itu bukan salatul wusta. Salatul wusta itu bukan salatul asr. Kerana kalulah salatul asr itu salatul wusta, tentu tidak diatafkan dengan huruf waw. Dibuat badal umpamanya. Summa qalat, kemudian berkata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar sendirilah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wa salatil wusta wa salatil asr. Izil atfu yaqtadi taghayyura, yakni ataf dengan waw. Tapi dia tak sebut ataf dengan waw tu kerana wali ataf ke ataf dengan waw. Dengan yang lain tu jarang-jarang sekali. Kerana waw itu dia punya peranan dia itu ialah limutlaqil jam'i sahaja, semata-mata himpun. Qala an-Nawawi, jadi kerana ataf dengan waw itu menghendaki akan makna taghayyur. Taghayyur ni makna berbeza, sesuatu yang lain daripada ma'tufun alaih. Mana ma'tuf itu lain daripada ma'tufun alaih. Qala an-Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi pula, anil hawil kabir, hal kaunihi, hal keadaannya Imam Nawawi naqilan, naqal daripada al-hawil kabir. Apa kata Imam Nawawi? Dia naqal daripada hawil kabir, dia kata sahhatil ahadithu anha al-asru. Jadi Imam Nawawi cenderung kepada asar. Kata Imam Nawawi, sahal ahadithu, sahlah oleh beberapa hadis, annaha salatal wusta tu ialah al-asru, ialah semaya asar. Imam Nawawi kata ada hadis-hadis yang sahih, bukan sah. Maksud semaya al-wusta itu ialah semaya asar. Li khabari, kerana ada khabar, kerana khabar syaghaluna anis salatil wusta salatil asri. Jadi dia buat badal, Nabi buat badal. Telah masyghulkan akan kita daripada semaya wusta. Mana semaya asar atau badal kepada salatil wusta. Mana puak-puak kafir yang berperang pada waktu tu menyebabkan Nabi tu jadi tak sempat nak semaya asar, marah Nabi. Nabi marah. Dia penuh dalam perut dia api tu. Jadi dalam hadis Muslim. Nak ayat kata marahnya kerana menyebabkan Nabi ni mana syarulna anis salatil usum, mana tak ada semaya dah. Itu maksudnya tertinggal, makna tak ada nak semaya. Sebab apa? Nyosera juga. Tak ada kesempatan langsung nak semaya. Mana buat musyrikin. Lalu Nabi kata syaghaluna anis salatil wusta salatil asri lah. Jadi Nabi buat badal, tak ada waw. Telah menyibukkan akan kita daripada menunaikan semaya wusta. Semaya asal lah semaya wusta tu. Tu. Jadi bermakna semaya wusta tu as-salatul wusta itu salatul asr.
Wa madhhab Syafi'i ittiba'ul hadisi. Mazhab Imam Syafi'i dia mengikut hadis. Pasalnya Imam Nawawi hadis juga. Nah. Fasara hadza madhhabuhu. Kata Imam Nawawi ni. Mazhab kita Imam Syafi'i ini dia ikut hadis. Imam Syafi'i itu muhaddis, ahli hadis. Jadi ada hadis sahih katakan bahasanya kata Imam Nawawi maknanya salatul wusta, salatul asri Nabi kata. Jadi ni jadi mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i. Tu hujah dia. Nah. Jadi fasara hadza madhhabuh. Maka jadilah hadza, hadzal hadis ini maksudnya salatul wusta, salatul asri itu ialah mazhabnya Syafi'i. Itu dakwanya Al-Imam Nawawi. Tu. Jadi tak dia pula dia kata inda Syafi'i jadi tak serupalah wala yuqalu fihi qaulani kama wahima fihi ba'du ashabina. Tidak dikatakan padanya pada murad dengan semaya itu makna qaulani ada dua qaul kama wahima fihi sebagaimana telah kesamaralah waham ni makna sangkaan yang rapuh atau makna waham. Sebagaimana telah menyangka dengan sangkaan yang rapuh lah padanya. Pada qauli fihi makna qaulani itu ba'du ashabina oleh setengah daripada sahabat-sahabat kita. Makna ulama-ulama Syafi'iyah. Wa qala An-Nawawi fi syarhi Muslim. Berkata Imam Nawawi pula di dalam syarah Muslim, al-asahu annahal asru. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, yang terlebih sahihnya annaha bahasanya salatul wusta, as-salatul wusta itu ialah al-asru, sembahyang asar. Kama qalahu al-Mawardi, sebagaimana mengatakan akan dia akan al-asahu annaha al-asru oleh Mawardi. Qala wala yukrahu tasmiyatu subhi ghadatan, tak makruh penama subuh tu ghadatan, semaya ghadah tak makruh kama fi raudhah, sebagaimana dalam kitab Raudhah Imam Nawawi. Walau macam mana pun walaupun dia tidak makruh, wal aula ada tasmiyatiha bidzalika. Terlebih comelnya tiada mempernamakan akal dia akal subuh itu bizalika ghadatan dok. Tapi kalau nak panggil subuh tu ghadatan, solatul ghadah pun taklah jadi sampai peringkat makruh. Cuma comelnya tak sah lah letak nama lagu tu. Wa tusamma subhan wa fajran, dinamakan akan subuh itu sebagai subuh dan juga fajar. Salatul subhi, salatul fajr. Li'anna al-Quran ja'a bithaniyati, karena Quran dia datang dengan yang kedua, fajar, semaya fajar. Quran dia bawa lafaz fajar. Wa sunnatu bihima ma'an, dia sunnah pula datang dengan keduanya. Subuh pun ada dalam hadis, fajar pun ada sebut. Lakin qala fil majmu', akan tetapi berkata oleh Imam Nawawi dan kitab majmu' dia, nassa fil ummi, telah menaskan oleh Imam Syafi'i, oleh al-Imam Syafi'i fil pada kitab al-um, ala annahu yustahabbu alla tusamma bidzalika, di atas bahawasanya sya'an disunahkan bahawasanya tak dinamakan laka susunnya dah ni. Laka duduk masak derah belek ni. Wa yukrahu, betul. Wa yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an. Ya, betul. Wa yukrahu tasmiyatul maghribi isya'an, dimakruhkan penamaan maghrib, penjenamaan maghrib itu akan isya. Semaya maghrib kita panggil isya, semaya isya. Wa tasmiyatul isya'i atamatan, dan menamakan semaya isya itu ialah semaya atamah. Atamah ni maknanya petang, petang dia panggil. Orang Kelantan panggil petang. Petang.
Mak, tahu ke petang? Tak baik. Awal malam dia bagi. Daripada maghrib sampai 10.30, 1/3 malam yang pertama. Orang Kelantan panggil petang. Allah tidur dah petang lagi. Petang tu bukan petang lagi. Maknanya malam, awal malam. Jadi ada kalanya Nabi ni keluar daripada rumahnya. Begitu sahabat-sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang Isyak. Jadi yang gaduh jenera dah gak orang perempuan, kanak-kanak lah jenera. Mana di masjid dah. Nah. Lalu Nabi keluar daripada rumahnya, daripada biliknya masuk masjid. Sayyidina Umar malah, tidur belakang dah, kata nak budak ni. Jadi Nabinya, dan ada setengah masanya Nabi tangguhkan sembahyang Isyak itu sampai nisful lail. Nah. Lebih banyak makna atamah. Dan Nabi suka kalau sembahyang Isyak itu dilakukan pada waktu itu. Tetapi Nabi tak mau menyusahkan kepada umat. Susah. Kerana orang tino budak-budak dia gaduh nak tidur. Jamai dulu bukan jamai sekarang. Jamai tak ada internet, tak ada radio, tak ada televisyen. Tu. Sekarang kita ni tidur lewat-lewat dah. Kerana Nabi tak suka tidur sebelum daripada sembahyang Isyak. Jadi kalau diperlewatkan takut ada dah yang mengatuk nak tidur dah. Sebab ajaran dia tidur awal. Dan kalau sembahyang awal sangat Nabi tak suka tahadus. Maksudnya tak suka kita tu bertahadus. Orang panggil selepas daripada sembahyang Isyak, malaikat benda-benda khair baik ke tak apalah. Macam sekarang kita duduk baca kitab tak apa. Masuk kecil ikut sedek. Tak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Jadi cara dia ditakhirkan sedikit Isyak itu. Taklah begitu banyak sangat himpunan koleksi tahadus kita tu selepas daripada Isyak. Tu. Jadi kalau semaya lewat sikit kita mengatuk nak tidur dah lah. Jatuh kepada kita hari ni dia lagu lain pula cerita dia. Tidur tu lewat-lewat. Jadi makruh menamakan maghrib Isyak dan menamakan Isyak tu atamah. Tu. Jadi mana dia sunatnya kita sembahyang Isyak tu makna ditakhir sehingga hilal mega kuning. Hilal mega merah tu masuk waktu Isyak. Hadza ma jazama bihi fi tahqiq. Ini kata makruh. Karahatu tasmiyatil maghrib insya'an wa tasmiyatil insya' atamatan itu apa yang telah yang menjazamkan dengan ma itu sahibut tahqiq di dalam kitab tahqiq dia. Wal minhaj di dalam kitab minhajut talibin Imam Nawawi wa zawaidir raudhah. Zawaid kepada raudhah. Lakin baru yalah baru kena lakin tu. Ni duk tergantung lakin selalu dah. Dia kita kata apa nama kita tak tahu juga, jujuk ke jajuh dia Mersin dululah baru lakin dekat dah tu. Ni duduk besuk lakin selalu tak pernah sabarlah panggil jauh sangat tu. Jadi lakin qala fil majmu'. Jadi Imam Nawawi dalam minhaj dia kata makruh. Tetapi berkata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Nass fil telah menaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um dia ala annahu di atas bahwasanya sya'an yustahabbu alla tusamma bidzalika. Tidak makruh. Cuma dia kata begini, dia kata sunatnya bahawa tidak dinamakan maghrib Isyak saat ini bizalika. Maghrib dinamakan Isyak dinamakan maknanya atamah. Jadi maksudnya kalau sunat tidak kata maknanya sunatnya begitu, makna kalau dinamakan itu bukan makna makruh. Dia begitu. Dia bukan maksudnya benda sunat mana kita tinggalkan sunat tu jadi makruh tu tidak. Tu. Wa huwa mazhabu muhaqqiqi ashabina. Mazhab muhaqqiqi ulama-ulama muhaqqiq ashabina sahabat-sahabat kita. Mana mazhab Syafi'i daripada ulama-ulama yang muhaqqiqin. Ulama muhaqqiq ini maknanya ulama yang memberi fatwa pandangan dengan ada dalil. Tu.
Wa qalat ta'ifatun qalilatun, berkata oleh satu tim, satu kumpulan. Kalau kata puak marah, orang marah. Dulu ni tak sensitif lah. Dia kata sensitif, jangan sebut puak ni. Dulu sensitif apa? Puak bahasa Melayu ni, bahasa Arab jamak. Kok tolak itu. Bahasa Inggeris dipanggil tim ni. Tu. Wa qalat ta'ifatun qalilatun. Kalau macam kita kata Ustaz Azam, Ustaz Izzuddin, Ustaz Fauzan, tu dia panggil apa dia? Dia panggil tim Masjid Ahmadiyah. Tu. Macam anak Ustaz Faiz depan tu dia panggil tim Manhal Nusi. Kalau kita nak kata puak pun tak puak ni, tak salah ni. Puak kok bahasa Melayu ni. Tu. Jadi waqalat, berkata oleh satu taifah yang sedikit, yukrahu, dia kata makruh. Qala wal awwal huwa al-zahir, yang pertama itu iaitu rasanilah. Yukrahu tasmiyatul maghribi makruh. Nah, itu ialah al-zahir. Itu adalah yang zahir. Ya zahir daripada mantuk. Yang zahir daripada mantuk itu bermaknanya mantuk yang ada ihtimal makna yang selain daripada makna itu. Ya, kalau mantuk yang tidak ada muhtamal yang lain selain daripada itu yang dipanggil sebagai nas. Liwurudin nas an-nahyi an zalika, kerana kedatangan ada datang nahi, makna teguh daripada demikian itu tasmiyah tadi. Tasmiyah tu zalika tadi. Tasmiyah maghrib insya, tasmiyah Aisyah acamah. Qala wa yukrahu an-namu qabla salatil isya ba'da dukhuli waqtiha. Makruh tidur sebelum daripada waktu isya, selepas daripada masuk dah waktunya waktu isya. Ya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu zalika. Kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna yakrahu makna benci, maknanya makruh, tak suka. Demikian itu makna tidur sebelum daripada waktu isya. Semaya isya, setelah masuk waktu isya dah. Masuk waktu isya baru dia nak tidur. Yang mana makruh. Wa yukrahul hadithu ba'da fi'aliha. Jadi saat ni tu maknanya, makruh tidur sebelum daripada semaya isya, selepas daripada masuk dah isya. Maknanya kalulah dia tidur belum daripada masuk waktu isya, tak apa. Begitu juga makruh bercakap selepas daripada perbuatnya salatul isya. Pukul 10 dah dia tak semaya isya lagi, tak apa. Tidak makruh. Makruh selepas daripada kita semaya isya. Tu. Jadi nak mengelakkan daripada makruh tu tapi ada tafsir dia, maknanya bukan semata-mata bercakap tu makruh tu tidak. Kalau gitu tak boleh nak buat majlis ilmu, kita lepas semaya isya. Tu. Dok maksudnya ialah bercakap benda yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Jadi nak mengelakkan kita tu mengelak daripada banyak sangat koleksi ataupun himpunan cakap kita tu selepas daripada semaya isya. Semaya lewat-lewat dok juga pukul 1 pukul 2 tidur pula. Serupa tolong ya semaya lewat pun. Dia pakat semaya lewat pukul 12. Lepas tu dia pakat buah pula. Dia buah masa tu tak mengatur pas pukul 2 lah. Ni kadang-kadang orang panggil kita nak lari daripada sesuatu yang merugikan, jadi kau rugi lagi. Tu. Dia lagi tu perangai kita. La'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu zalika illa fi khair. Malaikat bercakap pada perkara yang kebaikan. Manakah qiraatul Quran wa hadisin, baca Quran, baca hadis. Wa muzakarati fiqhin, seperti kita sekarang ni muzakarah fiqh. Wa inasi dhaifin, wa inasi inas, mana kalau binatang dipanggil menjinak ke jadi kalau manusia ni dipanggil apa? Bermesraan, beramuh tamuh. Tu beramuh tamuh akan tetamu. Ada tetamu malam pun dak mari juga tak kira wa zaujatin, isteri, inasi zaujatin, beramuh mesra dengan isteri, inda zifafiha, ketika perkahwinannya zaujah. Jadi ialah moga baru nak berkenalan
Orang lain ini ni mana lu ada banyak dah orang panggil, mana dia jadi tawar ni. Tu. Dia sebab tu orang panggil keindahan cinta tu maknanya orang dulu tu mungkin dia baru kenal. Baru dia ada rasa ni. Mungkin baru rasa kenali gedebak ni. Tu. Tu yang indahnya ni. Tu. Jadi duk buat ni. Orang panggil dengan isteri nak menjinakkan dia ni. Bermesra. Cakap-cakap ramah tu. Nak jadi biasa-biasa tu. Yaumuz zifaf. Tu. Wa takallumin bima da'atil hajatu ilaih. Bercakap dengan barang yang menyuruh hajat kepadanya. Perkara yang ada keperluan. Tak kira lah akhirat ke dunia ke. Perkara yang ada keperluan dalam kehidupan kita. Misalnya. Kahisabin. Hisab. Tu. Duk kira-kira apa dia. Macam-macam lah kira. Ya ada hisab tu, hisab akhirat ni muhasabah ni. Duk kira piti pun ada juga ni, kira pecek ni. Sore dia ni. Seminggu boleh 3,000. Sebulan 12,000. Dah tu nak beli alpak tu. Ni. Duk kira-kira dah ni. Kira semua ni. Gapo dia agak habis pak ni. Dia tak raya lagi ni. Tapi raya agak tak ada apa-apa. Habis tahu sekapung ni. Dia tahu dah ni. Wa muhadatsatir rajuli ahlah. Bermuhadatsah, bercakap-cakap, berbual-bual oleh seorang lelaki itu akan keluarganya. Anak isteri dia limulatafatin, kerana mulatafah. Mulatafah ni mana berlemah lembut, berkasih sayang ni dengan anak kita ni. Kerana kita masalah itu tak ada dah sehari tak ada ni. Tapi tak jadilah, tak jadi dah zaman kita sekarang ni, dia tak jadi dah, masing-masing berlaku ni. Dah sibuk dengan telefon aku pun sibuk juga melalui cara mana ada bahasa ni. Anak-anak sibuk jadi ustaz duk mengajar masjid, dia balik Malaysia tu, ustaz duk mengajar kita ni kena ada masalah dengan anak-anak, tanya khabar. Zaman kita sekarang ni kita kena berapak dengan anak supaya kita mudah tanya khabar dan dia pun mudah untuk menceritakan kepada kita jangan dia buat jauh hati, tak cara dia jadi jauh hati, dia jadi dia pun tak sirayak kalau kita tanya gitu, kita pun dia tak sirayak, malah basuh dak tanya dah tak ada lagi tu. Sebab kita kena orang panggil supaya dia tu jadi selesa untuk mendedahkan apa yang berlaku kepada dia kadang-kadang anak tu dia nak royak sangat, tapi dia kekok dengan ayah sendiri pun dia kekok. Dia nak royak lagu mana ni masalah ni. Dia tak reti nak royak lagu mana sebab kita dah jadi renggan, jadi tak dengan keluarga sendiri pun jadi tak biasa panggil dah makan sekali pun tak ada dah zaman kita sekarang ni tu. Jadi makna perasaan mana ambil berat pun dia jadi pandang-pandang aku sibuk juga nak tengok telefon jadi makna kita pun kita dah orang panggil tak, makna kita kena ada masa dia pun balik rumah pun dia nak buat lah asalnya, tapi tak jadi. Tengok anak tegur sekali tak jawab, duk balik dia kita guru ke ibu bapa dia tak boleh halah daripada anak dia buat payah nak jawab. Kita kena kita kena cokek supaya kita kembali orang panggil mesra untuk menjaga keselamatan agama nombor satu sekali. Anak kita belajar di perantauan, di universiti, nak anak perempuan. Yang ada cerita kemarin tengah-tengah malam masuk ketuk bilik di asrama dalam kampus. Bukan rumah sewa di luar juga. Kau lagi lah tiada ejek-ejek dia masuk bakal purdah gapo mari duk royak pelik-pelik Jadi anak tu kali dia biasa dengan ibu bapa, dia telefon selalu abah ada pelik lah retina tu duduk royak bak anak mana gitu gini syiah dah tu Jadi apapun benda yang meragukan bagi dia dia langsung selalu tak dia balik cuti lambat pula sebab kita biasa dengan dia ni, kita buat tak biasa dengan anak sendiri dia kena lagu tu dah cara sebab kita kena nak tahu perkembangan apa yang berlaku kepada dia. Anak laki-laki pun sama dia tu boleh royak benda pelik-pelik tu, dia royak selalu kita
Pak kita bersedah ni. Maknanya kalau ada orang pelik-pelik wayak benda bukit-bukit, wayak selalu Kaabah. Supaya kita boleh pantau, jangan dia paruh. Jangan dia dah hanyung, dah diheret, diseret kepada sesuatu yang menyalahi agama. Payah dah. Dia masuk hati kan? Masuk hati kepada orang panggil seseorang tu mana, orang perempuan apa mana, dia dah masuk hati. Dia cara orang mengarut-mengarut ni, dia ada cara dia nak tackle lah pelajar-pelajar dah Syiah dia tak mari jaja kampung, tak ada kes-kes mana Syiah mari jaja kampung, tak ada anak-anak kita yang berada universiti, anak-anak kita, anak-anak yang berada yang duk kerja di perantauan jauh daripada ibu bapa ini dengan sebab itulah demi untuk menjaga agama anak-anak kita, kita kena sentiasa ada hubungan yang sangat maju. Ialah anak-anak kita tu jadi mesra dengan kita supaya dia boleh cerita habis apa yang berlaku kepada dia. Lagu tu cara dia. Zaman kita sekarang tak boleh nak buat tak apalah, pandailah dia, jangan tak boleh jangan harap. Jadi supaya itulah maknanya keutamaan kita jaga anak-anak kita. Anak orang lain tak boleh nak jaga dah, tak boleh nak tegur. Mana anak saudara, tegur anak saudara, baluh dengan ayah dia tu siapa dia? Adik-beradik kita. Aku tak tegur anak aku. Dah pun tak tegur lah, aku nak tegur ni. Tapi itulah cara pemikiran manusia sekarang itu pelik-pelik makna dia tak boleh nak terima kebaikan tu. Qala muallif rahimahullah taala, jadi makna yang diistisnakan, makna nak bercakap lepas daripada sembahyang Syiah tu muhadatsah dengan keluarga au nahwiha fala karuhata, maka tak makruh lah cakap. Tu dia kena baca habis dia baca cakap ayat hadis Nabi kata, maknanya mana Nabi tak suka kita berkecek lepas daripada sembahyang Syiah. Tak berkecek terus, dia betul supaya apa orang panggil bubur kacang betul supaya bubur kacang, maknanya banyak kalau senduk tu besar tu banyak tu lah dia, tak lebih dah. Dia panggil betul supaya bubur kacang kalau nasi dia tak ada betul begitu ambil senduk sore, sedap tu kan. Macam kita duduk mengaji pondok Sungai dulu, malam Senin tu dia panggil latihan ceramah 14 kelas 14 orang ceramah tu macam-macam, bomo ada bomo tak bunyi suara, pengerusi tak cakap nak tuak mikrofon, tak bunyi duk bodok bahagu mula-mula lepas tu malam tu buat bubur 2 kawah. Dia ada satu orang duk jaga, tu ada orang terkenal dia bagi kelas-kelas ni buat bubur minggu ni ada. Tapi dia tu ada semua, dia jaga. Senduk sore, jaga dia. Takut budak ambil senduk sore. Tak apalah bubur. Betul Tapi kalau nasi, ambil senduk sore. Tiba-tiba siapa tahan dia mombung. Dia mau ni warna ni senduk dah ni. Dia pergi tunjuk. Dia penyek-penyek dengan senduk. Nasi ni dia pun kau. Bubur dengan lepas tu dia pun gerah. Banyak kan. Bubur ni betul senduk banyak tu lah orang panggil betul supaya bubur kacang tu. Jadi dia pun ada kata tak boleh berkecek, tak berkecek langsung lah dia tak berkecek tu kok mana, sebab Nabi nak jaga ni kita, mungkin kita ni suka berkecek supaya tirai malam kita itu disudahi dengan perkara-perkara yang baik, manfaat kepada kita. Kita nak tidur benda-benda comel kita buat. Bangun tidur pun mula-mula terlintas dalam hati kita tu benda comel. Kalau sebelum daripada tidur kita duduk koya, duduk mikir benda hobuk bila kita bangun daripada tidur, itu juga yang datang menerjah kepada hati kita supaya maknanya kita tidur dalam keadaan ingat ke Tuhan, duk sebut, duk kecek bab-bab ketuhanan Allah Taala, kecek bab iman, comel lah bab agama Bila kita bangun supaya periksa ni kadang-kadang bukan kadang-kadang nikmat sebenarnya. Sebab bila periksa ni kita jadi bersungguh baca. Bila kita baca bersungguh tu, kita nak tidur tu kita sedar tidur duk ingat. Mari selalu belajar duk. Bila duk kan hadis sono. Masa tu kita jadi rajin. Tapi habis punya periksa jadi malas pula. Semangat tu tidak dapat tidak ada momentum dia. Makna setakat tu je. Supaya puasa lah boleh puasa. Habis puasa balik model lama juga. Jadi sekolah puasa Ramadan tu tak berlaku.
Mana sekolah Ramadan, madrasah Ramadan, pas kagak panggil universiti Ramadan, tak jadi juga. Habis puasa gak balik model asas mula. Tu. Li'anna dzalika khairun najizun. Kerana demikian itu ialah kebaikan yang najiz, yang lulus. Makna yang diizinkan pada syarak. Fala yutraku limafsadatin mutawahhamatin. Maka tidak ditinggalkan akan khair najis itu, najizun, kerana mafsadah yang mutawahhamah sahaja. Maksudnya bila kita berkata ada tawahum kata nak pergi kepada jadi cakap penyembuk ni, itu tawahum saja. Maka kita pun tak boleh keceklah takut jadi. Itu maknanya mafsadah itu tawahum peringkat mana yang diwahamkan sahaja. Maka kita tidak ditinggalkan perkara yang najis, yang molek itu kerana takut berlaku macam sedekah lah ni lah. Ada setengah orang gak tiap-tiap kali orang minta sedekah gak, dia kata tak boleh lah ni ramai scammer sangat, ramai orang menipu. Pak bila dia tak ada infak, tak sedekah. Betul lah memang ada orang ambil kesempatan menipu gapo, tapi pandai-pandailah kita tu buat perhatian. Jangan pula itu menghalang kita daripada mendapat kebaikan, daripada harta kita. Sebab tu yang afdalnya ialah sedekah kepada aqarib, sebab kita tahu dah dia tu setara mana. Tu. Jadi warawa al-Hakimu an Imran ibn Husain qala Imran kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna, kata Imran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap akan kami ammata lailihi, bertahdis akan kami. Ammah maknanya maknanya seluruh malamnya. Bani Israel, tentang Bani Israel. Nabi duk cerita Bani Israel. Tu banyak koleksi hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Bani Israel. Bukan cerita yang dikutip daripada Kutubul Qadimah. Ada juga cerita-cerita Bani Israel itu yang banyak terambil daripada Kutubil Qadimah. Seperti Ka'ab bin Ahbar banyak meriwayatkan daripada Kutubil Qadimah. Sebab itu para sahabat kata mana hadithna 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la 'anil Kutubil Qadimah. Cerita kepada kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia ceritalah daripada Kutubil Qadimah. Sebab Ka'ab bin Ahbar ini dia banyak dia sempat mendapat buku-buku apa kitab-kitab Faidatun ay hadhihi faidatun, ini ialah suatu faedah. Rawa Muslimin anin Nawasi, telah meriwayatkan oleh Muslim daripada Nawas, sebagai Abu Nawas, Nawasi bin Sam'an. Qala Nawas zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjala, akan Dajjal. Nabi sebut tentang cerita Dajjal. Apa pula ni? Ada kaitan lah ni. Walubthahu, dan akan ataf kepada ad-Dajjal lah. Nabi menyebut akan tinggalnya Dajjal fil ardi. Di fil ardi dalam maknanya alal ardi. Bukan dalam bumi, ni atas muka bumi. Ni. 40 yauman, 40 hari. Yaumun kasanatin, yang mana satu hari Dajjal itu dipanggil hari Dajjal. Satu hari Dajjal itu seperti 1 tahun, sebagaimana kita sekarang. Isunya apa dia? Isunya macam mana pula kita nak sembahyang, sedangkan iktibar waktu sembahyang itu maknanya naik fajar sodik, matahari tegak atas kepala. Jadi bayang satu perkara itu sama panjang dengan benda tu jatuh matahari. Sedangkan maksudnya satu hari dia tu seperti 1 tahun. Jadi macam mana fenomena makna seperti yang berlaku kepada setiap hari kita itu berlaku dalam jangka masa 1 tahun. Tu. Jadi kalau sampai waktu zuhur hari Dajjal itu sebenarnya berapa hari dah. Tu. Jadi wa yaumun kasyahrin, dan hari seperti sebulan.
Wa yaumun ka jum'atin. Mula-mula makna 1 tahun, supaya 1 tahun, kemudian supaya 1 bulan. Di hari-hari yang berikutnya, dan 1 hari seperti 1 Jumaat, wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Dan hok tinggal lagi selepas daripada 1 hari itu seperti hok tahun hari hok mula-mula. Hari mula-mula seperti 1 tahun. Sebagaimana kita kira sekarang. Hari yang seterusnya seperti 1 bulan. Hari yang seterusnya seperti sejumaat, mana seminggu. Dan hari berikut-berikutnya ialah seperti hari kita sekarang ni lah. Jadi sairil ayyamih itu ayyamid dajjal. Itu tak ada apa lah. Mana sehari dia supaya sehari kita sekarang. Hari mula-mula tu seperti setahun tu. Lepas tu kita nak semaya lagi mana? Tu. Nak semaya lagi mana masa tu. Qulna, kami kata ma'asyiral fuqaha, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin, maka hari yang seperti 1 tahun itu yakfina fihi salatu yaumin. Adakah, jadi tak ada dia punya adatul istifham itu dihazaf. Adakah memada akan kita padanya pada al-yaumul ladzi kasanatin itu salatu yaumin, sembahyang 1 hari. Cukup kodok, pada kodok. Qala, berkata la, tidak. Tu. Mana tidak? Dia kata tidak, tak pada, tak cukup. La, tidak. Uqduru lahu qadrah. Qadarkan oleh kamu akan mereka itu, yakni ayyam, sana saat itu, lahu baginya. Uqduru, mana takdirkan oleh kamu sekalian. Baginya, bagi al-yaumul ladzi kasanatin itu qadrah, akan qadarnya. Maksudnya 1 hari seperti 1 tahun tu, kita kena kak lah masa tu, ambil masa 24 jam sekarang ni. Situ. Makna dalam setahun ini dia boleh kita buat salah satu daripada al-ghaz. Lagos ni maksudnya teka-teki. Hari berapa dia? Jadi kalau 1 tahun Islam ni 354.367 hari. Kita ambil 354 lah. Dorak dengan berapa? 5. Tu dia. Berapa? Cepat dia dapat natijah dah. 315, mana 150, 54, 1,500, 1,900, 1,770 semaya. Teko. Tu budak suka lah ni teko peran challenge pagi hari lagi. Hari ni kita nak challenge gap dia. Mokpoknya pakat perang Nabi. Allah. Nak marah muka dia kata perang Jadi mana hari gap dia wajib kita kena semaya sebanyak 1,770 waktu. Jawab dia yaumud dajjal al-awwal, yang pertama. Tu. Jadi qadarkan masanya. Qala al-Asnawi fa yustathna hadzal yaum mimma dzukira fil mawaqit. Jadi kata Asnawi, maka diistisnakan hari ni tak kira ni hak kaedah dulu ni. Daripada barang yang telah disebut pada mawaqit. Mawaqit waktu-waktu. Sempadan waktu sembahyang. Jadi kalau ada rod, orang kata tak kena mawaqit ni hari dajjal lah ke mana? Hak ni tak masuk. Hak ni dia kira lain lah. Kita buat kira suku. Wa yuqasu bihi al-yaumani at-taliyani, dan dikiaskan dengannya dengan kata Nabi Zanil uqduru,
La, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uqduru, makna hari yang pertama seperti 1 tahun, hari yang kedua seperti 1 bulan, hari yang ketiga seperti 1 Jumaat, 1 minggu. Nah, jadi 2 hari yang berikutnya dikiaskan makna dengan hak sani lah. Bermaknanya kalau seperti sebulan, maknanya 1 hari makna kira lah. Sebulan tu maknanya ada 30 hari. Jadi 30 darab 5. Ni lagi mudah. Tu waktu-waktu dia tu. Begitu 1 Jumaat, seminggu. Tu. Jadi qiyas dengan hak setahun saat ni lah, maksudnya uqduru, maksud dia. Maksud dia ialah yuqasu bihi, itu maknanya uqduru annahu uqdur lahu qadrah. Tu maksudnya uqdur, makna yuqasu bihi al-yaumani at-taliyani lahu, baginya. Tu. Baginya bagi al-mazkur sini. Daripada hari itu, qala fil majmu', berkata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', wa hadhihi mas'alatun sayuhtaju ilaiha. Ini yakni masalah hari Dajjal ini ialah masalah yang lagi diberhajatkan kepadanya hadhihi kepadanya. Nassa ala hukmiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membuat naslah di atas hukumnya hadis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Qala Asnawi. Tambihun, ay hadza tambihun, ini ialah satu tambih munabbihum liman ghafala. I'lam, ketahui olehmu, ya talibal ilm, wahai mereka yang menuntut ilmu, ataupun ya man yata'atta bihil ilm, wahai mereka yang termungkinkan untuk mendapat ilmu. Itu makna mukhatabnya. I'lam, ketahui olehmu, ya man yata'atta bihil ilm, wahai mereka yang termungkin oleh mendapat ilmu. Siapa dia? Orang yang tidak buta tulis serentak. Kalau buta tulis serentak, macam mana dia nak belajar, nak dapat ilmu? Yang kedua, salimul aql, akal dia tu sejahtera. Yang ketiga, man yata'atta bihil ilm, itu ialah ada guru yang nak mengajar. Habis ring ketak dia tu nak belajar, tak ada tok guru, tak boleh belajar juga. Tempat kita mewah semewah-mewahnya dengan guru. Lepas tu apa saya tak tahu. Tok mung mendabik dada sekarang zaman IT kononnya. Benda hok musak kita tahu, kita tak tahu. I'lam, ketahui olehmu, anna wujuba hadhihi salawati muwassa'un, bahawa wajib sembahyang ini, sembahyang fardu 5 waktu ini, muwassa'un, diluaskan akan dia. Ila an yabqa min al-waqti, sehingga kepada bahawa tinggal daripada waktu itu ma yasa'uha, bare yakni waktu yang luaslah olehnya akhir semaya, mana telus semaya. Maka waktu tu dia panggil tertentu, wajib kena buat. Misalnya kita kata semaya zuhur, berapa minit ke qadar masa yang kita perlukan untuk melaksananya pada tahap yang paling minimum, makna tahap wajib tak dapat tidur. Kalau kita kata 5 minit, contoh je. 5 minit lagi nak masuk waktu asar, maka tu tertentu, wajib. Walaupun kalau kita dah menjatuhkan dalam waktu itu 1 rakaat, nama dia sembahyang ada, namun tetap berdosa sengaja menjatuhkan sebahagian saja daripada sembahyang itu pada waktu yang lain. Kalau dengan sengaja. Jadi dia diluaskan sehingga sampai kepada detik waktu masa yang mana kalau kita tak buat selalu dah masa tu, kita doa lagi seminit 2, jawab dia tak, dia sudah semaya, masuk waktu lain. Jadi pada waktu itu makna wajib tertentu. Wa idza arada al-musalli at-takhiraha ila asna'i waqtiha, dan apabila menghendakilah oleh seorang yang menghendaki oleh orang yang nak semaya, mentakhirkan akan solat semaya kepada tengah-tengah waktunya as-salah, lazimahu al-azmu, wajib akan dia
akan min al-musalli ni wajib akan dia oleh berazam, nekat, putus dan hati ala fi'liha, di atas mengerjakan as-salah itu fil waqti, di dalam waktu, alal asahi, di atas wajah yang asah fit tahqiq, dalam kitab tahqiq. Wajib dia kena berazam, bahasa dia nak sembahyang dalam waktu. Jadi bila berazam gitu maksudnya dia kena buatlah sesuatu yang membolehkan dia tu. Jangan dia buat orang panggil makna. Kalau kita dah buat suatu perkara yang memang tidak akan menjadi kita sempat boleh melakukan tu, tidak benar azam kita. Makna kita kena beringat, kena berjaga supaya jadi tidak terlepas waktu. Fa in akharaha ma'al azmi 'ala dhalika, maka jika dia mentakhirkan akan as-salah semaya serta azam di atas demikian itu, di atas iqamatus salah ni, wa mata fi asna'il waktu, dan dia pun mati pada tengah-tengah waktu wa qad baqiya minhu ma yasa'uha, sedangkan masih tinggal lagi daripadanya, daripada seorang itu masa yang luaslah masa tu akan dia akan semaya, lam ya'si, tak berdosa dia walaupun ada masa lagi boleh sembahyang tapi dia tu mati tapi dia berazam, maka tak berdosa. Bi khilafil haji, dia tak serupa dengan haji yang duduk kiyah-kiyah. Mana semaya tu dengan haji, bersalahan dengan haji. Macam mana? Li'anna salata laha waktun mahdudun. Haji ni bila dah sampai orang panggil, maksudnya cukup syarat wajib kita duduk tangguh-tangguh, lepas tu mati dah, tu lain. Li'anna salata laha waktun mahdudun, kerana semaya ni bagi semaya itu dia ada waktu yang ditahdid, disakatkan. Walam yuqassir bi ikhrajah, maka dan tidak boleh buat taksir, buat cuai, buat silap, buat cuai dengan mengeluarkannya as-salah anhu, daripada waktin mahdudin itu. Wa amal hajju, adapun haji, faqad qassara bi ikhrajih, maka walam yuqassir, maka tidak jadi taksir. Jadi semaya sini walam yuqassir, tidak jadi taksir, tidak dicaskan dia sebagai taksir ataupun cuai dengan mengeluarkan as-salatu daripada waktu mahdudin. Wa amal hajju faqad qassara bi ikhrajih, adapun haji dia panggil qassara, taksir seorang itu dengan mengeluarkannya al-hajj waktu daripada waktu haji, bimauti, dengan matinya, qabl fa'li, sebelum daripada perbuat. Wal afdalu an yusalliyaha awwala waqtiha, paling afdalnya ialah dia sembahyang, akan dia akan sembahyang pada awal waktunya semaya. Idza tayaqqanahu, apabila dia yakin akan dia yakin kata dapat buat sembahyang akan dia awal waktu sana. Walau insya'an, sekalipun insya' afdalnya dia sembahyang pada awal waktu. Mana apabila yakin akan dia akan awal waktu tu, dia kena yakin dululah bergaduh nak buat jadi siapa tak gaduh-gaduh makna tidak cermat orang panggil. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi jawabin, kerana sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu jawaban, ayyul a'mali afdal, ini soalan yang paling popular ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkesempatan bertemu dengan Nabi. Ayu a'mali afdal ya Rasulullah? Qala Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi awwali waqtiha, semaya pada awal waktunya semaya. Itulah amalan yang paling afdal. Rawahu al-Daraqutni, malaikat ada semaya yang mana afdalnya lewat sikit, bukan lewat banyak. Meriwayat akan dia akan hadal hadis oleh Daraqutni wa ghairu, dan lain daripada Daraqutni. Naam ya. Ya ni naam ni istidrak daripada kata wal afdalu an yusalliha awal waqtiha. Ya betul lah gitu, tapi tu makna naam. Mana bila kita jadikan dia sebagai istidrak, betul lah gitu, betul lah afdalnya sembahyang awal waktu, tapi yusannu ta'khiru salati zuhri fi shiddatil har, disunatkan mentakhirkan sembahyang zuhur pada waktu bersangatan panas. Nama dia at-tabarrud, bersejuk-sejuk, ila
kepada an yasira alil hitani zillun yamshi fihi talibun, kepada bahawa jadilah bagi dinding itu bayan yang boleh berjalan padanya. Ha, tu dia. Jadi makna bila matahari ni betul-betul duduk atas. Duduk atas kepala kita. Oh lah, ni. Hak itulah kita ni. Kita ni muka saya ni. Mana kereta ni tak ada tempat tak ada langsung ni. Tak jaga cari, habis ni. Orang awal tak boleh ke dia. Tak ada tempat teduh dah. Enggak bahaya matahari duduk tengah kepala ni. Setara mana sehingga ni bahaya dinding tu kalau orang lalu tu kena bahaya tu. Ya tu dia. Ila an yasira lil hitam, bagi dinding itu ada bayan yang boleh berjalan padanya, pada zil itu talibul jamaah, orang menuntut jamaah. Ada bahaya tu mana hingga dah lah. Ni. Ha tu. Tidaklah orang serik kena panas, tak daripada rumah panas semata. Oh ni. Tempat kita ni pun dah kepanasan yang melampau itu, makna bukan kerana kita tak ada musim panas, tapi kerana perubahan dunia hasil daripada tangan manusia yang mengumpahnya. Jadi tempat kita yang udara sederhana, iklim sederhana pun dia jadi melampau juga sekarang. Bisyarti an yakuna bibaladiharin, dengan syarat bahawa adalah kata takhir atau tabarrud itu dia tak sebut tabarrud. Mana takhirkan sedikit itu ialah adalah dianya di negeri yang panas. Tu. Jadi kalau orang negeri sejuk biasa ni, jadi tak sunat begitu. Kal Hijazi, seperti negeri Hijaz, Mekah, Madinah, limusalli makna bagi orang yang semaya jama'atan, bimusallin jama'atan, bimusallin yatunahu kulluhum, dengan musalli yang datanglah akan dia. Maknanya tempat yang panas. Ini balad harut sani. Kulluhum, sekalian mereka itu, au ba'duhum bimasyaqatin, dengan segala kesusahan, fi tariqihim, pada jalan mereka itu, ilahi, kepada maknanya tempat mana baladin harut, tempat semaya jemaah. Wa man waqa'a min salatihi fi waqtiha, mereka yang jatuhlah daripada sembahyang pada waktunya, waktu sembahyang, rak'atan, satu rakaat, fa'aksaru, maka lebih banyak daripada serakaat, fal kullu adaan, maka sekalian sembahyang dia tu dikategorikan sebagai sembahyang tunai, walaupun dia tu berdosa kalau dia sengaja mentakhir sehingga masuk sebahagian daripada sembahyang itu dalam waktu yang lain. Wa man jahilal waqta ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas siddiqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.